Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adiputra Syaiman bin Roslan akan mengupas isu-isu semasa dalam kertas kerja ini yang bertajuk Cabaran Dunia Cyber dalam Pembentukan Akhlak Masyarakat di Malaysia. Pertama sekali, pendahuluan. Pada zaman era globalisasi kini, telah banyak tercetusnya perubahan dalam menghayatan kehidupan selepas arus paskal pemodenan. Gaya hidup berubah yang berorientasikan teknologi dan kecanggihan dalam menyampaikan maklumat sedikit sebanyak memberi impak dan menjadi cabaran terhadap nilai budaya, pemikiran dan corak hidup yang bersendikan adat, tata susila ketimuran dan penghayatan agama. Dunia masa kini yang pantas hasil ledakan teknologi maklumat dan hampir setiap hari pelbagai hasil ciptaan baru dari inovasi teknologi. Jadi, tidak hairanlah ia berjaya berubah bentuk ideologi pemikiran budaya dan berbagai elemen luar memasuki ruang negara lain tanpa sekatan dan kawalan. Pada tahun 1990, John Naisbitt telah meramalkan bahawa salah satu daripada ke-10 kecenderungan manusia di awal abad 21 ialah maklumat. Maklumat sangat berharga sehingga menjadi penentu dan penggerak kepada masa hadapan. Sudah tentu pemodenan ICT membawa impak dan cabaran yang kuat terhadap pegangan dan penghayatan nilai-nilai murni agama dan pengaruh negatif yang merubah minda serta gaya hidup insan. Jadi definisi dunia cyber, perkataan cyber merupakan awalan yang diambil daripada perkataan cyber. Perkataan cyber muncul sebelum beberapa istilah berkaitan dunia internet. Cyber menurut Kamus Dewan ialah sesuatu yang berkaitan dengan komputer dan internet. Internet ibarat pasar raksasa yang menemukan pelbagai dengan penjual dalam ruang. Istilah dunia cyber atau cyber world pertama kali digunakan oleh William Gibson, seorang penulis science fiction dalam bukunya yang bertajuk Neuromancer, yang mana beliau menggambarkan sebagai suatu istilah tekno dan menggugat perasaan tetapi pada dasarnya tidak bermakna, yang berfungsi sebagai kata laluan untuk semua idea cybernetiknya. Kini istilah ini menjadi suatu perkataan yang sangat biasa dan digunakan dengan meluas untuk menggambarkan segala sesuatu berkaitan dengan komputer, teknologi maklumat, internet dan berbagai budaya internet. Justru, setiap pendakwah seharusnya menggunakan peluang keemasan ini untuk menyebarkan dakwah kepada masyarakat mengikut citarasa kontemporari dan berlandaskan ajaran Islam. Pelbagai kaedah yang kreatif boleh digunakan dalam penyampaian dakwah melalui cyber. Penggunaan media dalam Islam seharusnya lebih menekankan konsep tauhid dan menjadikan Islam sebagai acuan hidup mereka. Peranan cyber dalam Islam mesti menonjolkan prinsip yang selari dengan ajaran yang ditetapkan oleh Islam. Seperti firman Allah, Surah An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi definisi etika dan peradaban. Perkataan etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos yang merujuk kepada perlakuan seseorang. Menurut Gardner, etika atau etik merupakan perkataan bahasa Inggeris yang berasal daripada bahasa Greek iaitu ethikos, iaitu moral dan ethos yang membawa makna sikap atau adat. Etika artinya satu disiplin atau peraturan menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu baik atau buruk. Etika adalah satu disiplin yang akan dapat memberi maklumat kepada kita apakah sistem moral yang diramalkan oleh satu-satu kelompok manusia tertentu. Etika normatif yang akan menilai, mengkritik dan membuat keputusan terhadap sistem moral yang ada. Ia menyendarkan bahawa nilai-nilai moral tidak semuanya merubah mengikut perubahan budaya manusia, tetapi ada juga nilai-nilai moral yang tetap dan tidak berubah. Tafsiran terhadap istilah peradaban dari sudut bahasa mempunyai pelbagai maksud dan pengertian tersendiri. Terminologi peradaban atau kadang-kadang disebut sebagai tamadun telah dikupas oleh para sarjana dari sudut pelbagai disiplin mengikut pandangan masing-masing. Menurut Nur Farhana Abdul Rahman dan Khatijah Muhammad Kambali,
Pengertian peradaban seringkali disamakan dengan pengertian tamadun yang merujuk kepada pencapaian dan kemajuan sesebuah bangsa dan masyarakat meliputi aspek rohani dan jasmani. Dalam konteks Malaysia, kefahaman tentang pembentukan etika dan peradaban dalam kepelbagaian masyarakat perlu diterapkan kepada setiap individu bagi meningkatkan penghayatan mereka ke arah kesepaduan nasional dan bangsa Malaysia. Justru, peradaban dalam acuan Malaysia perlu dikembangkan melalui aktiviti akademik berpandukan perlembagaan persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana bagi etika dan peradaban dipengaruhi oleh globalisasi perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang begitu kompleks. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ashraf Aziz. Nombor metrik saya ialah 2021974841. Untuk bahagian saya sekarang, saya akan menerangkan tentang analisa dan perbincangannya. Daripada analisa yang telah saya buat, terdapat 3 analisa yang menjadi tumpuan yang agak hangat yang dapat diperbincangkan. Analisa yang pertama adalah runtuhnya akhlak masyarakat. Di dalam analisa ini diperbincangkan tentang kebanyakan dari kita yang telah akan terlupanya bahawa pembangunan rohani juga sepatutnya seiring dengan pembangunan duniawi. Buktinya, keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat dapat dilihat semakin parah saban hari, malah perilaku buruk ini telah menjadi kebiasaan bagi mereka. Oleh itu, daripada kita menuding jari dalam mencari pihak yang bersalah dalam isu keruntuhan akhlak ini, adalah lebih baik jika kita berusaha agar generasi akan datang tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti mana yang telah berlaku sekarang. Analisa yang kedua ialah membangun masyarakat berakhlak mulia. Dalam analisa yang ini diperbincangkan tentang pembentukan akhlak yang amat penting dan perlu dikehendaki dalam diri setiap manusia bagi mewujudkan bangsa dan negara yang berjaya. Tanpa akhlak yang mulia, kuranglah kesempurnaan dalam diri seseorang itu kerana akhlak itu merupakan asas bagi jati diri masyarakat. Oleh itu, jika kita ingin memelihara akhlak diri kita mestilah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama dalam menangani apa jua permasalahan yang dihadapi agar kita sentiasa berada di jalan yang betul dan sentiasa dilindungi oleh Allah SWT. Dan analisa yang terakhir adalah penguatkuasaan undang-undang sebagai benteng menangani keruntuhan akhlak. Dalam analisa yang ini diperbincangkan tentang masyarakat yang kini telah tercemar dengan pelbagai isu akhlak yang meliputi tingkah laku dan perbuatan yang tidak berfaedah akibat tidak mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan. Oleh itu, mengikuti perundangan yang berkesan dalam memerangi pelbagai isu akhlak yang meliputi tingkah laku dan perbuatan yang tidak berfaedah haruslah diperkukuhkan agar masyarakat kita kini dapat dilindungi. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah-langkah dalam mengatasi pembentukan akhlak menerusi dunia cyber. Terdapat 4 langkah yang perlu diambil berat untuk membendung dunia cyber terhadap akhlak masyarakat dari segi adab dan etika agar tidak berlaku kekeliruan dan masalah yang mendatang. Langkah yang pertama ialah pemerhatian keluarga. Dalam langkah ini, ibu bapa memainkan peranan yang paling berat dan menjadi pemimpin dalam keluarga mereka. Pemantauan perlu dilakukan sejak golongan kecil lagi supaya mereka tidak biasa membuka laman-laman web yang pelik dan tidak berfaedah. Ibu bapa juga perlu menghadkan penggunaan telefon pintar ataupun komputer riba untuk memastikan mereka fokus dalam pembelajaran dan tidak menyakitkan mata mereka. Oleh itu, menghadkan akses media sosial terhadap mereka juga adalah langkah yang sesuai agar mereka tidak biasa menjalinkan hubungan sosial dengan orang yang tidak dikenali. Seterusnya ialah langkah yang kedua ialah menghujudkan kesedaran. Dalam langkah ini, sekolah-sekolah juga memainkan peranan penting di sekolah untuk menyebarkan kesedaran terhadap penggunaan internet yang positif dan negatif.
berita yang tidak sahih berkembang luas dan mengatasi masalah tersebut dan adalah melalui pendidikan moral dan pendidikan Islam. Bagi mengelakkan mereka menyebarkan berita tidak sahih ataupun fitnah, pihak sekolah ataupun guru perlu memberitahu bahawa bahaya penyebaran fitnah adalah berdosa dan berhenti menyebarkan maklumat yang tidak sahih supaya tidak susah di kemudian hari. Seterusnya ialah langkah yang ketiga ialah menegur sesama sendiri. Dalam langkah ini, masyarakat memainkan peranan dalam menegur sesama sendiri jika mempunyai kekeliruan pada alam cyber ini. Jika mempunyai rakan yang suka menghantar mesej-mesej yang tidak tahu sumbernya, perlulah ditegur agar tidak terlibat dalam apa-apa kes seperti kes polis. Pastikan menegur juga rakan-rakan yang melakukan perkara tidak senonoh di hadapan gadget ataupun semasa melayari internet. Dan langkah yang terakhir, iaitu langkah yang keempat adalah tindakan pihak berkuasa. Dalam langkah ini, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memainkan peranan yang amat penting dalam mengesan pengguna yang menyebarkan mesej yang tidak sahih dan membawa kepada fitnah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia boleh mengambil tindakan terhadap mereka yang menyalahgunakan internet seperti jenayah cyber dan juga melibatkan kes polis. Polis berhak menahan individu yang terlibat dalam jenayah cyber agar mereka berhadap dengan tindakan undang-undang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Misbah Fala bin Harun dan saya akan menerangkan tentang cabaran dunia cyber dalam pembentukan masyarakat. Okey, antara cabaran yang pertama ialah pelayaran laman web yang negatif. Kemunculan teknologi maklumat dan komunikasi ICT moden telah mempercepatkan penyebaran satu lagi bentuk bahan seksual eksplisit melalui internet yang merupakan kebimbangan yang utama. Aktiviti seperti menonton kandungan dewasa dalam talian boleh membawa kepada masalah sosial yang jauh lebih serius, antaranya peningkatan rokok dan hubungan sumbang. Selalunya adalah hasil daripada aktiviti pantas yang melibatkan tontonan daripada laman web lucu. Untuk menangani isu kandungan yang menyinggung perasaan di internet, pihak yang bertanggungjawab boleh memutuskan untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Okey, antara cabaran yang kedua ialah rangka kerja tindakan dalam membendung penggunaan dunia cyber ICT. Penyediaan rangkaian internet adalah satu keperluan jika pemimpin serius untuk mewujudkan masyarakat yang celik. Oleh itu, adalah mungkin untuk melihat ICT sebagai sumber yang berkesan untuk pengislaman semula masyarakat. Proses ini tidak syak lagi, mencabar dan penuh komplikasi. Sebilangan besar laman web berfokuskan Islam diperlukan di web. Masih terdapat jurang yang ketara dalam ketersediaan kandungan berkaitan undang-undang Islam Internet di Malaysia. Adalah menjadi kewajipan kepada pemimpin masyarakat untuk mempertimbangkan bagaimana internet yang bertujuan untuk menyebarkan maklumat penting boleh digunakan dengan potensi sepenuhnya tanpa menjejaskan keyakinan dan nilai orang ramai. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan dunia cyber dalam pembentukan masyarakat. Antara kesan yang pertama ialah jajahan minda secara digital. Belia hari ini nampaknya tidak faham apa yang dimaksudkan dengan benar-benar merdeka. Mereka tidak tahu bagaimana untuk melindungi kebebasan yang dimenangi oleh nenek moyang mereka. Walau bagaimanapun, amalan penjajahan digital berterusan. Ia menjadi semakin biasa untuk menggunakan telefon pintar untuk merakam dan menghantar kandungan lucu. Lebih banyak kandungan berbahaya yang tersedia secara percuma dalam talian ada di luar sana. Nampaknya, dunia cyber lain seperti YouTube masih bahaya terhadap masyarakat kini. Seseorang boleh terlepas nikmat membaca Al-Quran dan zikrullah kerana terlalu sibuk menonton video di YouTube. Ada di antara kita yang terlalu asyik menonton video di YouTube sehingga sanggup menangguhkan solat. Antara kesan yang kedua ialah masalah buli cyber di Malaysia. Tindakan buli cyber berlaku apabila seseorang berulang kali dan berniat jahat mempersendakan kelemahan orang lain dalam interaksi sosial dalam talian. Konsep body shaming sering digunakan secara bergantian dengan isu ini.
Memfitnah orang akan menyebabkan mereka kelihatan bersalah walaupun tidak, jika kita tidak sepatut melakukannya. Mangsa fitnah bukan sahaja akan menghadapi kesan undang-undang, tetapi juga pengasingan sosial. Penggunaan media sosial perlu berhati-hati apabila berkongsi berita palsu bagi mengelak daripada menyumbang kepada penyebaran fitnah. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mengesahkan kebenaran cerita. Jika cerita itu disemak, tidak ada sebab untuk menyebarkannya dengan tujuan untuk mengaibkan mangsa. Terima kasih Falah kerana membentangkan tadi. Saya, Wahidul Anwar Abiwan Sabri, akan membentangkan tentang keperluan etika Islam dalam penggunaan cyber. Kita telah membincangkan mengenai kebaikan dan keburukan internet, seperti juga teknologi telekomunikasi yang lain. Internet mempunyai banyak manfaat dan sedikit keburukan. Namun demikian, keburukannya boleh menjadi serius jika ia disalahgunakan. Penggunaan internet mestilah berlandaskan akhlak Islam. Setiap apa yang dilakukan ketika bekerja berinternet dan menggunakan teknologi akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya dan dibalas di hari akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Taubah ayat 105 seperti yang ditunjukkan. Dan katakanlah, wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Dan kamu akan dikembalikan oleh Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian ia menerangkan kamu apa yang kamu telah kerjakan. Tidak dinafikan bahawa satu standard etika yang syumul dan menyeluruh amat diperlukan pada zaman ini bagi mengawal dan mengadabkan manusia. Dengan satu harapan suci lagi murni, melahirkan umat manusia khususnya dan dunia amnya yang akan disegani kerana keluhuran budi dan akalnya. 2.41 Jenayah cyber dalam Islam. Menurut sistem perundangan Islam, bahawa kerancakan kemajuan dan pembangunan teknologi dan maklumat tidak dinafikan telah banyak membawa kemudahan dan perhubungan komunikasi yang lebih efisien. Namun di sebalik semua itu, penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan medium cyber sebagai platform jenayah muncul dan amat membimbangkan. Maka kajian ini dilakukan dalam mengenal pasti bentuk-bentuk jenayah cyber yang berlaku di kalangan masyarakat, khususnya pengguna medium cyber pada hari ini, serta apakah kesan dan akibat dari jenayah tersebut. Komparatif antara undang-undang cyber di Malaysia dengan perspektif Islam berkenaan 4 isu utama berkenaan privasi dan kebolehan percayaan, amanah data pribadi dan kontrak. Dengan populasi lebih dari 1 bilion umat Islam, kajian ini berperanan sebagai asas dalam satu pandangan alternatif dalam Islam dan undang-undang cyber sebagai menyahut cabaran untuk umat Islam di alam cyber. Slide seterusnya, 2.4.2 Jauhi dari mencari keaiban orang lain. Pada kebiasaannya, pengedap dan pembuli cyber sering mencari kesalahan dan keaiban orang lain dengan menyelidik maklumat masa dan kemudiannya didedahkan dengan umum melalui sebaran di laman sosial. Ini menyebabkan mangsa malu dan trauma terhadap dengan masyarakat sekeliling. Malah, aktiviti mengendap dan membuli cyber ini tidak selaras dan jauh terpesong dengan ajaran Islam. Islam melarang kita dari bersangka buruk, mengintip, mencari-cari kesalahan dan keaiban orang lain. Ini termasuklah apa yang tersembunyi di dalam komputer maupun akaun atas talian milik pribadi orang lain. Dan kesimpulannya, Islam sebagai agama yang membawa rahmat hendaklah dijadikan rujukan utama di dalam penggubalan standard etika kepenggunaan internet sesuai dengan ciri Islam itu sendiri yang membawa perubahan menyeluruh sama ada dari sudut sosial, ekonomi dan sebagainya. Dan akhir sekali, orang yang beramanah dan bertanggungjawab akan sentiasa dalam keadaan sedar tentang peranan yang boleh dimainkan bagi kemajuan diri, keluarga, bangsa, agama dan negara. Itu saja dari kumpulan kami. Terima kasih.